Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bertugas, sudah pun sampai ke KLIA di basement kapak sekarang ini dan ingin saya berkongsi sesuatu alang-alang ada masa lebih ya sampai awal di KLIA ini. Sebelum saya bertolak ke kerja pagi tadi, sampai kepada saya sebuah video yang agak mengganggu ketenangan. Ayuh sama-sama kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. Sebelum itu, seperti biasa, minta jasa baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian, baik untuk video ini mahupun mana-mana video yang lain, untuk menjaga adab dan akhlak apabila memberi komen. Memberi komen sangat saya alu-alukan, sangat saya hargai, tapi ayuh kita menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Sama-sama kita renung hadis riwayat Imam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 1900 atau penomboran lain hadis nombor 1977, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya bukanlah seorang mukmin, bukanlah ciri-ciri seorang mukmin untuk mencela, melaknat, berbuat lucah atau bercakap lucah. Jadi ayuh kita menjaga adab kita ya. Baik, saya mainkan video terbabit. Suami isteri berselimut. Berselimut di rumah dia kan? Keadaan bogel. Berbogel? Kamu nanya? Tapi isteri ni boleh. Okey, Alhamdulillah. Budak fikir datang lagi solat agama. Okey? Kerana mereka sudah berkahwin, Allah halalkan. Terima kasih. Ada lagi tak lah? Baiklah, kita sudah pun menontonnya ya. Pertama sekali, urasan atau react saya yang pertama sekali, apa yang ditanya oleh adik yang berumur, dalam laporan dikatakan umurnya 10 tahun. Apa yang ditanya oleh adik itu bukanlah sesuatu yang patut diketawa. It is not a joke. It is something, ia adalah sesuatu yang kita patut pandang serius. Kenapa? Sebab apabila adik tu bertanya tentang suami isteri yang berbogel di bawah selimut, di dalam selimut, apakah adik itu merujuk kepada ibu bapanya atau dia merujuk kepada mana-mana movie atau series di Netflix ataupun Astro? Kenapa dia menonton ataupun telah melihat yang sedemikian itu? Jadi ini yang penting ya. Okey, tak apalah, kes yang pertama, katakanlah beliau ataupun adik merujuk kepada ibu dan bapanya. Sekarang ni kenapa ibu bapa melakukan hubungan seksual meskipun di bawah selimut, tetapi dalam pengetahuan anak kecilnya dan juga dilihat oleh anak kecilnya. Bahkan mungkin juga anak kecil itu mendengar kan, adik kecil itu mendengar. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya maklum, saya faham bukan semua orang, bukan semua keluarga ada kemudahan rumah yang besar sehingga ada bilik yang berasingan untuk ibu bapa, bilik yang berasingan untuk anak-anak dan bilik pula yang kedap suara ataupun yang diperbuat dari dinding konkrit supaya bukan sekadar tidak nampak tetapi juga tidak kedengaran. Okey, tetapi meskipun bukan semua orang ada rumah yang besar seperti itu, hendaklah ibu bapa, hendaklah suami isteri tetap menjaga hubungan seksual mereka itu daripada dilihat atau didengar oleh anak-anak mereka. Satu contoh ataupun satu caranya ialah untuk plan masa untuk melakukan hubungan seksual atau jima apabila anak-anak tiada di rumah atau apabila anak-anak sedang tidur. Satu contoh yang saya cadangkan ialah sebelum subuh. Yakni ibu bapa, suami isteri bangun awal pukul 5.30 pagi katakan, kemudian melakukan hubungan seksual sesama mereka, kemudian mandi wajib dan solat subuh. Suami ke masjid atau surau, isteri di rumah kan. Atau lagi bagus nak bangun lagi awal, mulai terlebih dahulu, suami dan isteri solat tahajud, solat witir, kemudian hubungan seksual bersama, kemudian mandi dan solat subuh kan. Sebab kalau pukul 5.30, 5 pagi, lazimnya anak-anak memang tidur lena. Jangan ibu bapa, jangan suami isteri pun tidur lena. Jadi itu adalah antara masa yang dicadangkan. Mungkin masa yang lain apabila anak-anak pergi sekolah,
Kalau hari Sabtu Ahad, mungkin petang-petang tu pukul 6, 6.30 petang kan. Anak-anak pergi main kat padang. Okey, pergi mainlah apa-apa game bola ke apa ke supaya suami isteri dapat bersama. Macam mana pun yang penting jangan buat jangan buat hubungan seksual itu dalam pengetahuan dan juga pendengaran anak-anak. Ia bukanlah sesuatu yang bagus. Dan di sinilah peranannya seorang ustaz untuk menerangkan. Bukan untuk si adik yang bertanya, tetapi kepada jemaah yang hadir di masjid itu yang gelak ketawa kan. Dan juga kepada mereka yang menonton melalui rakaman kan. Inilah peranan, di sinilah peranan seorang ustaz untuk menerangkan kepada ibu bapa, don't do it in front of your kids. Bukan pula sama-sama ketawa dan memberi respon seperti yang kita dengar itu. Kemudiannya, itu kes pertama. Yang ini adik itu bertanya, suami isteri yang dimasukkan ialah ibu bapanya. Kemungkinan kedua, suami isteri yang dimasukkan oleh adik yang bertanya itu ialah adanya dua pasangan yang melakukan hubungan seksual tetapi dalam movie ke, dalam TV series ke yang dia tengok. Tak kisahlah di Netflix ke, di Astro ke, di internet ke apa kan. Jadi di sini peranan ibu bapa ialah memantau apa yang dilihat, apa yang ditonton oleh anak-anaknya. Jangan tonton filem yang ada adegan lucah. Kalau sedang tonton, tak sangka-sangka tiba-tiba muncul adegan lucah kan. Maka hendaklah kita mendidik anak tutup mata ataupun fast forward. Apa-apa pula, asalkan janganlah pergi tengok. Kan sekarang ni kita assume saja, kita jangka saja si adik tu tak faham lalu dia menyangka yang ditonton dalam filem itu ialah suami isteri. Tapi mungkin juga hubungan, sebab kalau filem-filem barat hubungan mereka yang belum lagi bernikah kan. So sekali lagi peranan tanggungjawab seorang pendakwah, seorang penceramah ialah menjelaskan kepada audiens, kepada hadirin, sama ada yang hadir secara langsung ataupun menonton rakaman untuk memantau apa yang ditonton oleh anak-anak mereka dan apakah langkah-langkah yang patut dilakukan seandainya daripada awal lagi dah pilih dah movie yang cerita baik, cerita family kan. Tiba-tiba keluar adegan macam tu. Apakah yang patut dibuat? Tutup mata ke, fast forward ke dan sebagainya kan. Bukannya pula memberi jawapan sebagaimana yang kita dengar tadi. Para penonton yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini seperti seolah-olah adanya tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang seolah-olah menormalisasikan, making it a norm. Sesuatu yang ada berkaitan dengan kelucahan ataupun seks. Ini bukanlah satu perkembangan yang baik, ini bukanlah satu perkembangan yang sehat. Maka peranan kita orang-orang dewasa, apatah lagi para penceramah untuk menegur, membetulkan dan memberi option-option. Apakah option yang ada? Macam tadi saya katakan, kalaulah suami isteri, rumah pula kecil kan, anak pula ramai, tapi suami isteri pun inginlah melakukan hubungan seksual bersama. So macam mana? Apakah caranya kan? Macam saya bagi cadangan di awal pagi sebelum solat subuh. Ataupun bila-bila anak tidak ada di rumah. Jangan buat apabila anak ada di rumah pula kecil, anak boleh lihat, anak boleh dengar. Kan? Dan anak ni pula akan mula tertanya-tanya apakah itu, apakah perasaannya itu, apakah bunyi-bunyi yang keluar itu, dan mereka pun akan mula ingin mencuba sendiri-sendiri pula. Macam best aku tengok mak bapak aku ni, macam best aku tengok suami isteri ni, aku pun nak juga. Aku pun nak try juga. Lalu dia pun mencuba dan berlakulah apa yang tidak sepatutnya berlaku. Demikian juga ya kalau nampak dalam filem ke, harap bukan dia buka website yang khas pornografi ke apa kan. Jadi ini adalah sesuatu yang bukan untuk diketawa, bukan untuk dianggap sebagai satu jenaka, tetapi perlu dipandang serius, perlu diberi teguran bukan saja kepada adik tu tak apalah mungkin dia tak faham apa, tetapi kepada hadirin. Bahkan saya yakin si ayah pun bagi adik tu hadir sama, mungkin si ayah yang membuat rakaman, maka hendaklah ditegur secara umum para hadirin di masjid yang menonton rakaman tentang perkara ini ya. Jangan kita jadikan perkara-perkara yang berkaitan dengan seks, dengan kelucahan satu kebiasaan, satu norma yang akhirnya akan membawa kesan-kesan negatif kepada masyarakat. Dan sudah tentulah mereka yang memiliki tanggungjawab peranan mendidik umat Islam ni dari sudut agama, mereka inilah yang patut ke hadapan ya dalam perkara seperti ini. Sebagai contoh ya, dalam kerjaya saya dalam
majikan saya, kita ada code of conduct. Okey, di mana antaranya ialah apabila bersama rakan-rakan kerja tidak boleh ada sexual remarks, tidak boleh ada sexual signage or simbol atau apa-apa. Kalau ada, hendaklah staff yang menerima sexual remark, sexual comment, sexual criticism untuk membuat laporan. Bukan saja sexual lah, ada yang berkaitan dengan race, ada yang berkaitan dengan religion, ada yang berkaitan dengan physical ke body shaming apa kan. Dan ini code of conduct ni saya yakin bukan saja syarikat saya tetapi juga syarikat-syarikat besar yang lain, mereka ada code of conduct, code of ethics among the staff kan. Sepatutnya benda ni ada juga di kalangan umat Islam. Tak semestinya kena ada syarikat yang besar macam syarikat ataupun majikan saya, tetapi sepatutnya sesuatu yang ada di kalangan umat Islam. Sebab ini adalah juga termasuk dalam ajaran Islam. Yang ini ada batas-batas pergaulan kita. Ada batas-batas yang boleh kita buat dan tak boleh buat. Macam hadis yang saya baca awal tadi tu kan, riwayat Imam At-Tirmizi. Laisal al-mu'min. Laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin, bukanlah ciri-ciri seorang mukmin untuk mencela, melaknat dan berbuat lucah. Berbuat lucah ini orang panggil apa, flash ke, tunjuk simbol yang tak bagus ke, dan bukan juga ciri seorang mukmin untuk bercakap, berbicara lucah kan. So benda ni bukan saja sepatutnya ada di syarikat-syarikat yang besar, tetapi juga hendaklah diterapkan dalam keluarga, dalam masjid, dalam surau, oleh para penceramah, oleh orang-orang yang bertanggungjawab mendidik umat Islam dalam hal agama. Ya, ini termasuk juga dalam hal agama. Baiklah, moga-moga bermanfaat ulasan saya ini. Itulah yang saya lihat, saya hairan ramai yang ketawa dalam masjid itu. Sesuatu yang mengganggu ketenangan, saya kata. Baiklah, itulah ulasan saya. Ayuh, sama-sama kita jaga ya. Kita sebagai, saya pun sebagai seorang ayah, kita menjaga ya pergaulan kita, aksi kita sesama suami isteri apabila bersama anak-anak, dan kita pantau juga apa yang anak-anak kita lihat, dengar dan juga buat. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.